Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam segmen Debaran PR13 yang menyentuh tentang tajuk Jangan Gadaikan Kesempatan Negara. Bersama-sama dengan kita adalah yang berbahagia Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Seri Zaini Umar Said, mantan Panglima Medan Tentera Darat. Beliau adalah seorang yang berpengalaman luas dalam aspek keselamatan pertahanan negara. Untuk itu pada kali ini kita nak membicarakan tentang soal keselamatan negara supaya rakyat negara kita ini dapat memahami pentingnya keselamatan negara ini untuk mereka hidup lebih aman, untuk kesinambungan masa depan generasi akan datang. Untuk itu kita sama-sama membicarakan tajuk ini untuk kita renung-renungkan bersama apakah kesannya jika kita menggadaikan keselamatan negara. Untuk itu yang bagi Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh jelaskan sikit kenapa pentingnya keselamatan ini dalam aspek kehidupan rakyat kita yang berdemokrasi, yang dah merdeka ni. Keselamatan ni bererti wilayah kita tidak dicerobohi atau tidak dinodai oleh mana-mana pihak wilayah. Rakyat kita dalam keadaan yang sejahtera, yang tenang, yang boleh orang kata mengejar dan mengamalkan cara hidup yang dipilih, yang kita setujui semua, demokrasi, kebebasan kita untuk melakukan apa yang baik dan perlu dan wajar, menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi dan sebagainya. Jadi ini adalah keselamatan buat wilayah dan rakyat, ya. Dan dalam masa yang sama kita juga ada pemerintah yang dapat mengurus dan menjalankan tugas dan tanggungjawab demi memberi kebaikan dan kesejahteraan buat wilayah kita dan buat rakyat kita. Jadi kalau kita orang kata tidak jaga keselamatan ini atau status ini, keadaan ini, maka wilayah akan kata terceroboh ataupun hilang. Kemerdekaan kita mungkin tak ada. Rakyat kita dalam keadaan kucak-kacir, dalam ketakutan dan tidak dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang dikehendaki. Dan dia mungkin negara itu ada, tetap orang kata nama negara itu tetap ada, Malaysia. Tapi kalau rakyat dalam keadaan demikian, kita tidak ada pemerintahan yang orang kata kukuh dan yang dapat memberi perkhidmatan atau pengurusan yang dikehendaki. Wilayah kita tidak tentu arah, orang boleh keluar masuk, maka sebenarnya negara itu sudah jadi ada, tidak wujud. Yang ada nama. Tanah tu mungkin ada, tanah daratan dan lautan tu ada. Tetapi negara dalam arti kata negara yang saya sebut tadi, terkawal, selamat, maju, jaya, moden, progresif, ada harapan untuk masa depan, sebenarnya tak ada. Jadi kalau tak ada semua itu, sebenarnya kita tak ada negara lagi dah. Tinggal nama saja negara. Tinggal nama saja. Seperti banyak berlaku di tempat-tempat lain. Pada saya lah buat masa ini, mungkin Afghanistan pun demikian juga. Dia nama je. Iraq pun mungkin demikian. Banyak negara yang di Mesir pun sudah demikian rasa saya. Di mana kononnya bebas. Kononnya sudah dapat benda kendaki, tapi sekarang sudah dikenali dan ketahui tidak cukup makan, tidak cukup kewangan, tidak cukup minyak, rakyat sudah belum marah, turis tidak datang. Jadi sebenarnya mereka dalam keadaan yang tidak menentu dan membuatkan dia nama negara Mesir itu ada. Tapi negara lah arti kata sebenarnya sudah mula menghilang. Saya tertarik dengan Mesir, Datuk Seri. Saya pernah pergi tahun lepas, selepas kegawatan tu selesai. Kita lihat di sana, kita lihat nak pergi ke Pyramid tu dah pelancong dah tak ada. Sehingga kan penduduk tempatan terpaksa dia istilah orang kata depau pelancong ni. Nak duit dia tipu kita sebagainya sebab susah nak dapat pelanggan sebagainya. Dan kita lihat dulu mereka cuba nak gadaikan keselamatan negara mereka ni kan, kononnya nak serah kepada kuasa kepada orang sekian, guling kena orang sekian, guling ke Mubarak. Akhirnya sekarang ni dah huru-hara. Mungkin Datuk Seri lihat suasana di Mesir ni, sekiranya rakyat kita tidak berwaspada, agaknya suasana macam mana boleh berlaku macam Mesir ni kalau rakyat kita gadaikan? Kadang macam mana agaknya? Begitu sebagai contoh dalam pencerobohan yang berlaku di Lahad Datu sebagai contoh, sudah pelancong-pelancong kita dah kekurangan.
Menteri Pelancongan dah beritahu dah ada penurunan sampai 45%, 50% pelancong yang datang ke Sabah. Dan ini memberi impak yang jangka panjang. Sebab untuk menghilangkan perasaan tu, dia memakan masa yang lama. Kalau orang kata sekarang dia balik ke Germany, dia kata kita boleh melaut Sabah, dia akan tanya boleh ke? Cari lagi. Jadi ini makan masa. Dalam masa yang dia mencari jawapan kepastian tu, dia sudah jumpa tempat lain pula. Dan dia tinggalkan Malaysia secara atau Sabah secara terus. Jadi itu satu FDI ataupun pelaburan berluar, dana berluar datang untuk melabur sini juga akan lari. Jadi seterusnya kita juga sebagai rakyat juga merasa kita ni tidak begitu selamat lah. Dan ini keselamatan bererti juga keselamatan insan. Kelas human security. Dia mesti rasakan dia selamat, dia senang hati, dia dapat maju, dia boleh progresif. Jadi dengan kejadian demikian, dia berasa demikian. Dan bila dia dalam keadaan demikian, pada saya dia mula mencurigai antara satu sama lain. Orang tak ada niat baik pun buruk sangka naik. Adakah dia ni nak kacau saya sebagai contoh. Jadi pasal sudah ada perasaan risau tu. Dan timbullah dan meningkatlah perasaan curiga antara satu sama lain, berlumba-lumba atau tidak mempentingkan diri sebagai contoh. Ini tidak baik bagi menuju kepada pembangunan rakyat yang sebaiknya, di mana kita bersatu padu, yakin-yakini antara sama lain, percaya-percaya antara sama lain, bersama-sama menjalankan tugas, berkorban antara satu sama lain. Sebab puncanya itulah human security dia perasaan ketidaktentuan dia, tidak rasa selamat dia tu. Hasil daripada keadaan seperti yang berlaku di Lahad Datu. Ini juga mungkin berkaitan dengan sikap indah tak indah tu sendiri. Mungkin dari patriotisme rakyat kita ni. Contohnya, nampak pendatang asing masuk kan ke kampung, dia tak kenali, dia senyap, tak nak bagi maklumat. Akibatnya yang berlaku dalam Lahad Datu ni, akibatnya kita tak sedar yang orang masuk ni musuh kepada negara. Akibatnya keselamatan tergugat, orang kampung pun semua kena pindah. Akhirnya nak makan pun terpaksa duduk dekat dewan bagi makanan. Ini tergugat keselamatan mereka sendiri. Mungkin apa nasihat Datuk Seri kepada para penduduk supaya dapat mereka ni concern, aware dengan keadaan keselamatan negara ni untuk membantu pihak keselamatan negara. Pertamanya kepada rakyat Malaysia lah Memang kita mesti baliklah dan ingati dah balik apa dia kata Bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Kesetiaan kepada negara yang kita telah akui bahawa negara kita, yang bererti, membawa erti ada tanggungjawabnya. Tanggungjawabnya kepada negara dari segi apa tugas kita dan tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk membantu menentukan keadaan keselamatan kita. Keselamatan itu kekal. Dan ini bererti bahawa apa saja yang boleh dicurigai, sesiapa saja yang mungkin membawa ancaman ataupun boleh mengganggu-gugat keadaan selamat itu, kita mesti mengambil tindakan. Tindakannya bagaimana? Takkan kita mungkin rakyat biasa nak melawan, tapi melaporkan kepada pihak berkuasa. Tidak menggalakkan perbuatan-perbuatan itu, menghalang perbuatan-perbuatan, tidak membantu mereka yang datang. Kita tahu orang luar mungkin bawa bahaya, tapi kita menolong, membantu, menyokong dia, memberi makanan. Jadi tidak baik. Jadi ini tanggungjawab rakyat yang perlu laksanakan jika kita benar-benar berpegang kepada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, mungkin ramai kita ni, rakyat kita ni, hanya orang Islam lah. Dia tidak mungkin menyedari nikmat yang paling besar sekali yang Allah anugerah kita lah. Nikmat pertama sekali sebut dalam surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini orang Quraisy dapat nikmat besar. Pertama sekali mereka beri nikmat mereka ni tak lapar. Berarti ekonomi stabil. Yang keduanya, mereka ni tak rasa takut, ada aman keselamatan. Bermakna isu keselamatan ni ada kaitan dengan ekonomi yang mantap, stabil, kita cukup makan, tak keluran, dan keselamatan. Mungkin tak ramai orang faham bahawa ekonomi kita ni teguh, mantap kerana adanya anggota keselamatan. Ya. Mungkin tu sendiri boleh. Itu yang dia kata, saya kata tadi, human security. Dia kata kita cukup makan, kita sihat, sesuana, keadaan selamat. Itu sangat penting. Dan itulah yang membolehkan kita, orang kata, hidup sebagai
insan yang orang kata yang tenang dan orang kata ada mempunyai harapan. Tetapi kadang-kadang kita lupa juga bahawa ada orang yang mahu mengganggu-gugat. Ya, Di sinilah peranan pasukan keselamatan untuk menghalang orang yang mahu mengganggu-gugat tu mengancam keselamatan rakyat yang sedang menikmati human security tadi. Dan tugas mereka berat. Dan tetapi dia mereka selama ni buat Malaysia telah berjaya melaksanakan tu. Tak payah kita hebohkan, mereka sebenarnya sentiasa sedang kita tidur, orang ada kat udara, ada kat lautan dan sebagainya. Tapi kita anggota tentera tidak minta orang kata orang kata mesti beritahu kepada semua orang. Dia laksanakan tugas tu. Malangnya orang nak take for granted. Kata maknanya biasalah tu. Tidak, itu bukan biasa. Apa yang kita dapat, ada orang menjaga kita semasa kita tidur, masa kita membuat kerja, masa kita menjalankan tugas. Ada orang juga. Siapa dia? Anggota tentera, polis dan agensi keselamatan yang lain. Tapi tak ada pun orang yang beri pengiktirafan atau sedar perkara itu. Kadang-kadang lupa. Ya, ini saya nak yang terakhir tu Siti. Saya ni bukan apa, saya rasa terpanggil juga nak mempertahankan kita tugas-tugas pengorbanan anggota keselamatan ni ya. Sebab bila kita bentangkan belanjawan kerajaan di parlimen, bajet keselamatan pertahanan tinggi sekali. Orang kata apa hal tentera ni? Guna pertukaran yang tinggi tapi bukan ada perang pun. Polis nyata tengah canggih-canggih, nyata tentera ni orang kata menghabiskan boreh yang kata. Misalnya kan. Dia banyak petikan kenapa tentera belanja tinggi ni. Dia tak tahu kepentingan keselamatan. Mungkin Tok Siti boleh. Itu yang saya katakan tadi. Saya kata sebenarnya tak ada berlakunya keadaan ataupun wujudnya keadaan yang kita peroleh ini atas usaha pasukan keselamatan. Tidak semestinya pasukan keselamatan tu berperang untuk mewujudkan kawasan tu. Salah satu strategi kita lah dipanggil tiang strategi kita adalah the deterrence. Maknanya menggerun, menakutkan bakal musuh atau musuh untuk menjalankan aktiviti mereka. Sebagai contoh deterrent, maknanya kalau kita dalam kat satu perumahan, ada 2 orang anggota polis duduk situ atau ronda situ. Orang tak berani masuk. Kalau tak ada, jadi dia akan, orang kata kemungkinan besar dia akan berani cuba masuk dan merompak dan buat apa dan buat dalam kawasan taman perumahan. Tapi sebab ada 2 polis tu, jadi ini yang dikatakan deterrence tu mesti ada. Tak semestinya polis tu tembak orang saja, tetapi dia kehadiran dia tu, kewujudan dia tu menimbulkan keadaan yang menggerunkan musuh dan menghalang dia untuk buat apa yang dia mungkin nak buat. Jadi itulah wujudnya pasukan keselamatan kita dalam tugas deterrent. Dan apabila berlaku pula perang, dia sedia ada, terlatih, lengkap, dan mampu memusnahkan musuh atau menangkap 2 orang pengganas ataupun perompak yang berniat untuk jahat dalam taman perumahan itu. Itulah tadi tentang pasalannya. Betapa pentingnya keselamatan negara ini. Jangan kita cuba untuk menggadaikan keselamatan negara kita, walaupun nampaknya anggota keselamatan kita ni nampaknya macam tidak ada peperangan berlaku, mereka banyak buat latihan dan polis membuat rondaan dan sebagainya. Ini penting untuk menjamin kestabilan negara, ekonomi kita stabil, keyakinan orang luar kepada negara kita. Untuk itu janganlah sekali-kali kita menggadaikan keselamatan kita. Kita nak tengok contoh seperti negara luar. Orang nak reformasi, kita reformasi. Orang demonstrasi, kita demonstrasi. Orang nak tukar, kita nak tukar. Tetapi akhirnya keselamatan negara tergugat dan rakyat susah. Untuk itu renungkan bersama, janganlah kita mengikut jejak langkah negara-negara luar yang tumbang sebab kenapa? Rakyat tak memikirkan keselamatan keamanan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.